langkah kecundang berkali-kali, hitamnya hati, kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Di situ istana cinta, rindu bersemayam, namun cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mukimnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Namun cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mukimnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Berulang-ulang langkah kecundang berkali-kali, hitamnya hati. Berulang-ulang langkah kecundang berkali-kali, hitamnya hati, kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Di situ istana cinta, rindu bersemayam, namun cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mukimnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda.
Kali-kali hitamnya hati. Berulang-ulang langkah kecundang. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian? Bertemu kita kembali dalam pengajian telaki bersama dengan Datuk Dr. Nur Hafizah Musa. Kita mulakan majlis ilmu kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, hari ini kita akan menyambung pengajian talaki Kitab Hikam siri ke-9 bertajuk Amalan dan Waridat. Bagi tuan-puan yang ingin ulang kaji pengajian siri yang lepas, boleh tonton di YouTube channel Ustazah Nur Hafizah Musa Online TV. Alhamdulillah, terima kasih kepada para penganjur dan kru yang terlibat di belakang tabir, iaitu Fatih Team sebagai tim media, El Hafiza, DMA, Jom Tujanah, dan tak lupa juga kepada Madinatul Hufaz. Bagi tuan-puan yang ingin memberi sumbangan bagi pengajian kita, boleh salurkan ke akaun El Hafizah seperti yang tertera di dalam live kita ini. Sebelum kita teruskan, saya Mardiah Mustafa, pengacara anda pada malam ini. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Okey, boleh komen anda daripada mana? Okey, boleh tulis ruangan di komen anda dari mana. InsyaAllah, moga-moga Allah kurniakan kita kesihatan yang baik. Alhamdulillah, ramai bersama kita Azman Kamil, Ana Daula, Lisa, Nur Hidayah. Masya Allah. Okay, sahabat-sahabat boleh sharekan kepada sahabat-sahabat yang lain supaya ramai yang menonton dan ramai yang sama belajar talaki hikam bersama dengan kita pada malam ini. Okey. Alhamdulillah, malam ni kita bersama dengan guru kita, Datuk Dr. Ustazah Nur Hafizah Musa, yang akan mengupas tajuk amalan dan waridat. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Mar? Alhamdulillah sihat Ustazah. Okay, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah sahabat-sahabat, tuan-puan, muslimin muslimat yang ustazah kasihi sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama kembali menyambung kitab pengajian kita, iaitu kitab Hikam. Kita sedang cuba memahami hikmah-hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi ada yang bersama-sama dengan ustazah di Facebook page ustazah dan ada yang bersama dengan ustazah di Instagram ustazah. Alhamdulillah. Kita berdoa kepada Allah, anak-anak semua, adik-adik, tuan-puan, ibu ayah semua, agar Allah berikan kita faham urusan agama. Agar Allah berikan kepada kita jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Masya-Allah, kadang-kadang betul kita
nak dekat dengan Allah, ya, kita nak jadi orang yang baik. Alhamdulillah kita ada niat yang baik. Tapi kok mana pun sahabat-sahabat sekalian, ya, jangan berhenti daripada mengharapkan taufik dan hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Supaya sepanjang jalan ini Allah berikan, ya, petunjuk, pimpinan, ya, kita dapat mengikuti jalan yang telah ditempuhi, ditunjukkan kuduahnya oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mar, sahabat-sahabat semua, kita pun memang, ya, sekarang berada dalam bulan Rabiul Awal. Nah, tak lama lagi, ya, kita akan sama-sama maknanya menyuburkan lagi ingatan kita, ya, maknanya kesungguhan kita, komitmen kita untuk mencontohi kehidupan junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kerana, ya, tak lama lagi kita akan sama-sama, ya, meraihkan mengambil segala bentuk pengajaran, ya, pada kelahiran, ulang tahun kelahiran baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baik, anak-anak, adik-adik, tuan-puan semua, kita akan lihat pada hikmah yang ke-9 pada malam ini. Hikmah ini, Mar, tuan-puan sekalian, pendek saja. Tapi Masya Allah, ya, maksudnya sangat dalam. Yang tersirat tu sangat hebat. Jadi mari sama-sama kita belajar tentang hikmah yang ke-9. Ya, Ustazah percaya bila kita dapat menekuni dan memahami hikmah yang ke-9 ni, tuan-puan sekalian, insya-Allah memberikan satu sudut pandang yang luas tentang kehidupan kita. Ya, baik. Ustazah akan bacakan hikmahnya. InsyaAllah sahabat kita, ya, admin akan tayangkan hikmah yang ke-9 dan Ustazah jemput sahabat-sahabat semua untuk baca hikmah ni. Di Facebook akan nampak hikmah tu insyaAllah. Tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal. Pendek je, Mar. Ya, kalau nak hafal tu insyaAllah mudah. Ya, sebab pendek saja. Tanawwa'at maksudnya adalah kepelbagaian. Ajnasul a'mal, segala jenis-jenis amalan. Litanawwu'i, kerana kepelbagaian. Waridatil ahwal, kerana kepelbagaian. Waridat al-ahwal, perkara-perkara yang berlaku. Baik. Ustazah percaya, sahabat-sahabat sekalian, kalau semata-mata tengok pada hikmah ni, mungkin kita takkan dapat benar-benar untuk memahami maksud di sebalik hikmah tersebut. Kalau kita hanya sekilas lalu je pandang hikmah ni, ya, ataupun baca hikmah ni. Jadi, Ustazah akan merujuk kepada kitab, ya, tuan-puan sekalian, yang dihuraikan oleh beberapa orang ulama, di antaranya adalah Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Tuan-puan, mari kita berkenalan sekejap, ya, dengan Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Sikit je saya nak sebut. Beliau ini adalah seorang ulama yang sangat disegani, telah pun mati syahid di Syria beberapa ketika, beberapa tahun lepas, ya. Masya Allah, apa anak-anak dia kata tentang dia, tuan-puan, apa anak-anak murid dia kata tentang dia, tentang beliau. Syekh Said Ramadan Al-Buti adalah seorang ulama yang sangat faqih, ya, dalam bidang akidah, dalam bidang syariat, dalam bidang akhlak, ya, dalam bidang tasawuf. Dia sangat faqih. Ya, dia sangat mutamakin dalam disiplin ilmu tersebut. Maknanya kena belajar akidah tauhid, kena belajar syariat, ya, fiqh, dan belajar juga akhlak, tasawuf. Ini Ustazah nyatakan ada sebab, tuan-puan sekalian. Sebab kita tak boleh, ya, belajar tasawuf tapi kita tak mendalami ilmu tauhid, ilmu akidah, ya, ataupun kita tidak bersama-sama untuk mendalami ilmu syariat ataupun ilmu fiqh. Tak boleh. Ya, itu memang disiplin ilmu yang kita kena jaga. Sebab apa? Sebab nak mengelakkan banyak perkara yang boleh berlaku sepanjang perjalanan kita ini. Ya, Ustazah harap tuan-puan, ya, boleh ambil berat juga apa yang Ustazah cakap ni, ya. Sebenarnya yang Ustazah maksudkan ni jauh ke depan, jauh, ya, meraihkan perjalanan kita yang panjang, dan kita sama-sama mengharapkan daripada Allah keselamatan dan kesejahteraan. Jadi Dr. Said Ramadan Al-Buti ni, tuan-puan sekalian, ya, beliau adalah seorang yang faqih dalam bidang fiqh. Contohnya, ya, sebagai buktinya, PhD beliau dalam bidang fiqh ataupun usul fiqh, ya.
PhD beliau ini adalah PhD yang terbaik, di mana tesis PhD beliau telah pun diterbitkan oleh penerbitan universiti sendiri. Sebab apa? Sebab terlampau baik ni. Jadi memang diterbitkan universiti sendiri dan diedarkan kepada masyarakat dalam bidang fiqh. Tapi subhanallah tuan-puan sekalian, beliau juga setelah betul-betul mutamakin dalam bidang akidah tauhid, dalam syariat, dalam fiqh, dalam bab akhlak, kemudiannya beliau mulai mendalami dan bersama-sama menghayati nilai suluk kepada Allah, tasawuf. Jadi sebab itu bila kita tengok huraian beliau sangat seimbang, huraian beliau sangat menyeluruh, komprehensif terhadap hikmah-hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari ataupun perkara-perkara yang lain. Sebab kita memang kena huraian tu kena komprehensif, Kita tak boleh menghuraikan sesuatu dan membelakangkan syariat. Kita tak boleh menghuraikan sesuatu dalam keadaan kita tidak ada asas yang baik dalam bidang akidah tauhid. Tak boleh. Kalau tak, nanti menyimpang-nyimpang. Wal-iyazubillah. Okey, sedangkan niatnya Ustaz percaya niat tu baik dah. Nak apa? Nak mengenal Allah, nak mendekatkan diri kepada Allah, tapi kita kena ikut macam mana disiplin ilmu, macam mana penekanan tarbiyah yang dibawa oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menekankan perkara akidah tauhid terlebih dahulu pada awal tarbiyah dan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-puan sekalian, apa kata keluarga dan juga anak-anak murid Dr. Said Ramadan Al-Buti? Beliau menggambarkan Syekh ini seorang yang kuat menangis. Sangat kuat menangis. Sangat kuat muhasabah diri. Sangat kuat menangis dalam muhasabah diri beliau. Sangat mudah menangis dalam ceramah-ceramah beliau. Ketika mana beliau menyatakan sesuatu, beliau menyatakan daripada jiwanya, beliau sangat terkenal dengan sifat husnul adab, baik, cantik, sangat menyantuni orang lain, sangat menjaga adab dengan Allah Azza wa Jalla, tutur katanya tersusun, takut silap dari segi hak dengan manusia ataupun hak dengan Allah. Dan kemudian beliau sangat dikenali sebagai seorang rajulun ataupun laki-laki, seorang syekh yang sangat tawaduk dengan ilmunya. Walaupun ilmunya mendalam, ilmunya menggunung, tuan-puan sekalian, tapi Masya Allah, sangat tawaduk, boleh duduk mendengar rakan-rakan yang lain, sahabat yang lain, asatizah yang lain memberikan syarahan, boleh berlapang dada dengan perbezaan pendapat dan pandangan. Masya Allah, itu dia, sosok tubuh Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti yang sebahagian besar daripada huraian ustazah dalam hikmah ini ataupun menghuraikan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari ini adalah merujuk kepada pandangan muhadarah yang telah disampaikan oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti. Baik, muslimin muslimat sekalian, dalam memahami hikam ini tak boleh laju-laju. Kena slow-slow, kena slow-slow. Jadi nak kena sabar sebagai penuntut ilmu. Jangan nak cepat, sebab sebagai penuntut ilmu kena sabar, Mar, Masya Allah. Kami dulu belajar lagilah, memang suasana boleh tidur kadang-kadang kan, tapi selalu ditekankan sabar, tahan mengantuklah, tahan rasa bosan dan sebagainya, sebab kita sangat menghargai setiap kalimah ataupun ilmu yang Allah kurniakan kepada kita, insya-Allah. Baik. Tanawwu'an ajnasul a'mal bitanawwu'i waridatil ahwal. Maksud Melayu yang saya sebutkan tadi, kepelbagaian jenis amalan kerana kepelbagaian waridat al-ahwal ataupun perkara yang berlaku. Baik, muslimin muslimat, mari kita tengok dulu maksud al-ahwal. Okey? Maksud al-ahwal. Sepintas lalu, hikmah ni maksud dia ada banyak jenis amalan. Ada pelbagai jenis amalan. Kalau kita nak senaraikan, Mar, tuan-puan sekalian, macam-macam jenis amalan. Tolong orang, tolong mak ayah, baca Quran, solat, sedekah, buat baik dengan orang, tersenyum, berakhlak, segala macam jenis amalan. Menyantuni binatang, berbuat baik pada binatang, macam-macam. Tanawwu'an ajnasul a'mal. Pelbagai jenis amalan, ia berlaku kerana pelbagai jenis keadaan dalam diri seseorang. Ustazah nak menghuraikan dulu apakah maksud
Al-ahwal yang dikatakan keadaan yang pelbagai itu apa dia? Apa dia keadaan yang pelbagai? Ya, okey. Al-ahwalu ini menurut dalam kitab yang menjelaskan tentang al-ahwal. Al-ahwal hiya ibarah an masyair dakhiliyah tamur wala tastaqir ta'ti natijatan wuquf wa ta'ammul 'inda ba'd sifatillah ta'ala wa asma'ihil husna. Okey. Al-ahwal ataupun keadaan-keadaan hal-hal ini adalah ibarah kepada masyair dakhiliyah, suasana dalaman seseorang. Suasana dalaman seseorang yang sering berlaku dalam jiwa seseorang, ya. Natijah. Suasana dalaman ini berlaku natijah kesan daripada sama ada kita muhasabah diri, sama ada kita merenung, sama ada kita tadabbur, sama ada kita mempelajari, sama ada kita menghayati. Menghayati apa? Boleh jadi kita tadabbur, kita ta'ammul, menghayati ayat-ayat Allah, kalamullah. Boleh jadi kita ta'ammul, kita tadabbur, kita menghayati ayatillah al-kauniyah. Satu, kita ta'ammul tadabbur ayat Quran. Satu, kita ta'ammul tadabbur tanda-tanda kebesaran Allah di alam ini. Atau boleh jadi juga ba'di sifatillahi ta'ala wa asma'ihil husna, ataupun penghayatan kita terhadap nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Okey? Slow-slow dengan Ustazah, ya. Bila tuan-puan kita menghayati Al-Quran, tadabbur Al-Quran, kita merenung kebesaran Allah, kita belajar tentang nama-nama Allah, sifat Allah. Ya, contoh kita ambil Al-Halim, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, alimun halimun. Contoh, ya. Alimun halimun. Dalam Quran, kadang-kadang nama-nama Allah tu datang 2 sekali, kadang-kadang 3 sekali. Contoh, alimun halim, aliman halima, alimun halim, ada dalam Quran, ya, digandingkan 2 tu. Jadi ada tentang Allah yang maha mengetahui, ada tentang Allah yang maha menyantuni. Okey, so kita menghayati contohnya ayat tu. Bila kita menghayati, ya tuan-puan, Ustaz bagi contoh penghayatan tu, ya. Al-Quran menyebut tentang Allah yang maha mengetahui dan maha menyantuni. Masya Allah, subhanallah. Ya tuan-puan, adik-adik, anak-anak sekalian. Yang maha mengetahui dan yang maha menyantuni, cuba kita ta'ammul, cuba kita fikir sejenak. Bila kita nak menyantuni seseorang, ya, nak menyantuni seseorang, kadang-kadang kenapa susah seorang suami nak faham isteri? Kenapa susah sangat seorang anak nak faham mak ayah dia? Kenapa susah seorang sahabat nak faham sahabat dia? Dia yang jadi susah nak layan baik. Susahnya suami nak layan isteri baik-baik. Susahnya isteri nak layan suami baik-baik. Sebab apa? Sebab kita tidak memahami orang itu dengan baik. Kita tak faham dia dengan baik. Kita tak mengenal dia dengan baik. Nah, sebab tu kita tak boleh nak menyantuni dia. Ya, seorang anak contohnya. Dia mengenal mak dia betul-betul. Mak dia orang baik. Mak dia ni adalah orang yang paling nakkan kebaikan untuk dia. Mak dia adalah orang yang paling kasih kepada dia selepas Allah dan Rasul. Kalaupun mak dia ada marah, ya, ada nasihat mak dia yang tegas, tapi mak buat macam tu sebab mak sayang kat dia. Tengok dia mengetahui. Dia memahami mak dia. Bila dia mengetahui dan memahami mak dia boleh tak halim kepada mak dia? Dia boleh tak menyantuni mak dia? InsyaAllah boleh. Ya, boleh. Sebab dia tahu, dia faham. Ya, dia mengenal mak dia. Sama suami isteri. Ni contoh saya buat. Kenapa suami tu payah sangat nak buat baik pada isteri dia? Ya, payah sangat nak sangka baik dengan isteri dia. Sikit-sikit sangka buruk, sikit-sikit bergaduh. Sebab dia tidak alim. Sebab dia tidak belajar mengenal isteri dia. Dia tak belajar memahami isteri dia. Dia tak ambil tahu pun pasal isteri dia. Dia tak tahu macam mana isteri dia pukul 5 pagi dah bangun. Isteri dia dah kemahkan dapur. Ya, isteri dia dah manage elok-elok rumah tangga tu dengan disiplin. Sebab sekarang pukul 7.30 nak pergi kerja pula. Ya, dia tak tahu macam mana isteri dia buat proper sangat. Dia tak ambil tahu tuan-puan. Dia tak ambil tahu. Dia bangun pukul 7 pagi. Dia tak ambil tahu pun isteri dia bangun pukul berapa, isteri dia buat apa. Agak-agak orang tak ambil tahu. Orang tak memahami ni. Boleh tak dia nak menyantuni?
Kalla, sangat susah tuan-puan. Tapi bila dia ambil tahu, bila dia mengetahui, insya-Allah dia boleh menyantuni. Subhanallah, betapa hebatnya dalam Quran gandingan nama-nama Allah tadi disebut. Alim, Alimun, Halim. Ustazah sebenarnya catatan Ustazah buku tu dekat dalam library tuan-puan. Ustazah dah catat dah ayat berapa InsyaAllah nanti ingatkan Ustazah untuk Ustazah beritahu ayat berapa yang Alimun, Halim tadi. Ya, yang ada Alim dengan Halim. Jadi subhanallah, bukan saya saja nak letak alim dengan halim dalam ayat tu, tapi nak tunjukkan Allah itu maha mengetahui dan maha menyantuni. Allah tahu sangat. Allah tahu kekurangan kita, Allah tahu kelemahan kita, Allah tahu ketidakberdayaan kita, Allah tahu ketidakmampuan kita. Ya Allah, nak jaga hijrah kita ni tuan-puan supaya berkekalan, nak jadikan kita ni manusia istiqamah, nak jadikan kita ni sentiasa semangat buat ibadah. Allah Maha tahu betapa lemahnya kita yang berperang dengan nafsu dan syaitan. Ya, dengan suasana dan sebagainya. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha menyantuni. Sebab tu dalam ayat yang lain kita akan bertemu dengan Haliman Ghafura. Apa pula makna Haliman Ghafur? Bila Allah Maha menyantuni, ya, Allah Maha berbuat baik, Allah Maha mengampunkan. Allah Maha memaafkan. Allah Maha mencintai untuk memberikan ampun kepada hamba-hambanya. Kerana Allah tu Maha mengetahui, Maha menyantuni dan Maha mengampunkan. Subhanallah tuan-puan, kadang-kadang kita cari jalan. Kita puas fikir, kenapa kita ni susah sangat nak maafkan orang? Sebab kita tak belajar mengenali orang tu. Sebab kita tak duduk memahami tempat orang tu. Kadang-kadang kita bergaduh dengan kawan kita. Kita benci betul kawan kita kan. Dia menyampah dengan dia. Sakit hati. Tapi kita tak tahu pun rupa-rupanya dia daripada kecil. Mak dia dera dia. Ayah dia dera dia. Tak dapat kasih sayang yang baik. Dia kahwin pula dengan seorang suami yang dia tak cinta pada suami dia. Suami pun tak cinta dengan dia. Ya, dia tak pernah dihargai. Sentiasa dia kena marah. Jadi kalau dia respon, dia ekspresikan diri dia pada orang lain pun dengan kemarahan, sekurang-kurangnya tuan-puan, bila kita tahu tentang dia, kita akan rasa macam mana? Ya Allah, kesiannya kat kawan aku. Kesiannya, tak apalah kalau dia terlepas cakap pun. Aku faham dia. Aku tetap akan santuni dia. Aku maafkan dia. Sebab apa? Kesian sangat. Latar belakang hidup dia sangat jerih untuk dia lalui. Masya Allah tuan-puan. Allah sebut dalam Quran, Haliman Ghafura. Allah Maha menyantuni dan Allah Maha pengampun. Tuan-puan sekalian, dalam masa yang sangat terbatas untuk Ustazah ulas tu, ya, memang bekerja-kerja dengan waktu. Tapi tadi tu sebenarnya Ustazah bawa contoh bagaimana kita bila belajar tentang nama Allah, tentang sifat Allah, ya, belajar ta'ammul ayat Quran, tadabbur ayat Quran, apa yang berlaku pada hati kita? Apa yang berlaku, suasana hal yang berlaku pada hati kita? Dalam hati kita akan ada rasa, ya Allah, baiknya Allah. Ya Allah, lemahnya aku. Ya Allah, sayangnya pada Allah, cintanya pada Allah. Ya Allah, aku nak dekatnya dengan kamu. Nampak tuan-puan? Ada sesuatu masyair dakhiliyah. Ada sesuatu yang berlaku dalam hati kita yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan tanawu'an ajnasul a'mal, yang menyebabkan berlakunya kepelbagaian bentuk amalan. Ya. Jadi yang beramal ni bukan sendiri-sendiri tiba-tiba nak beramal. Dia ada masyair dakhiliyah. Dia ada satu cetusan dalaman. Ada satu hal, keadaan dalam jiwa dia yang mungkin hasil impak daripada sesuatu yang telah Ustazah sebutkan tadi, yang menyebabkan daripada itulah ia berlakunya tanawu'an ajnasul a'mal, berlakunya kepelbagaian kepada bentuk amalan tadi. Mungkin lepas kita memahami yang tadi tu kan, ya, kita pun rasa, ya Allah, baiknya Allah. Ya, Allah Maha mengetahui, Allah Maha menyantuni, Allah Maha memaafkan. Lalu apa yang berlaku pada kita? Ada kawan kita, ya, buat tak baik pada kita maafkan dia dengan mudah saja. Tak apa, saya maafkan. Tak apa. Tak payah minta maaf pun tak apa, saya dah maafkan. Tengok, berlakulah amalan tersebut. Ya, walaupun orang buat tak baik pada kita, tapi kita tetap pergi hulur bantuan pada dia. Walaupun orang buat jahat pada kita, kita tetap juga sedekah kat dia. Tolong bantu bayar yuran anak-anak dia. Tolong tengok apa kebajikan dia yang perlu kita penuhi. Kenapa amalan tu kita buat? Datang daripada waridatul ahwal. Macam-macam kat dalam ni pergolakan yang berlaku, macam-macam kat dalam ini masyair dakhiliyah, satu suasana rasa dalaman yang Allah kurniakan kepada kita.
Ustazah bawa contoh ya tuan-puan sekalian. Contohnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, ada seorang laki-laki, tuan-puan sekalian, dia seorang salih. Namanya ialah Fudail bin Iyad. Okey, Fudail bin Iyad, tuan-puan sekalian, ketika itu berada di Padang Arafah. Kalau kat Padang Arafah tu, tuan-puan sekalian, ya, yalah macam-macam lah kan, ya, orang berdoa lah, orang apa ni, orang ibadah lah, solat lah, apa semua kan, ya, berzikir lah. Tapi subhanallah, Fudail bin Iyad di tengah-tengah kawan-kawan, sahabat-sahabat yang lain berzikir, tuan-puan, Fudail bin Iyad hanya menangis je. Jadi kita gambarkan, kita boleh bayangkan kalaulah orang sebelah kanan pandang, orang sebelah kiri pandang, datang sama-sama dengan Fudail bin Iyad, orang lain berzikir, berwirid, ya, ibadah-ibadah khusus yang nampak depan mata, berdoa dan sebagainya, tapi orang kiri kanan tengok Fudail bin Iyad ni hanya menangis je, menangis. Ya, kok kata setengah jam lah menangis. Orang lain berzikir, macam-macam zikir dah, 1,000, 2,000, 3,000. Fudail bin Iyad tak berzikir, tak buat apa pun. Fudail bin Iyad hanya menangis. Masya Allah, tuan-puan sekalian. Tetapi jangan pandang, jangan bezakan makna kata, orang lain tu maknanya boleh share, saya dah selawat tadi 10,000 kali. Mungkin orang lain boleh share, saya tadi dah tasbih hampir 40,000 kali. Saya tadi dah begitu begini, saya dah pergi sedekah, saya dah buat itu, saya buat ini. Kalau tanya Fudail bin Iyad, tak ada buat apa kecuali menangis. Tapi tuan-puan, jangan kita bayangkan amalan-amalan orang lain itu lebih hebat daripada tangisan Fudail bin Iyad. Kenapa? Sebab kepelbagaian bentuk amalan di sisi Allah tu sangat luas. Macam-macam bentuk amalan. Kerana tangisan Fudail bin Iyad tadi bukan tangisan palsu, tuan-puan sekalian. Tangisan tu bukan tangisan kosmetik, bukan tangisan palsu. Tapi tangisan Fudail bin Iyad tadi adalah kerana waridatul ahwal, kerana keadaan dalaman Fudail bin Iyad dipenuhi dengan rasa malu dan takut kepada Allah Azza wa Jalla sampai tak boleh nak buat apa-apa lagi, Allahumma illa hanya menangis, menangis, menangis dan menangis. Kerana teringatkan kepada, ya, mungkin yang disebut oleh Fudail bin Iyad, kerana rasa malu sangat terima nikmat Allah tapi tidak bersungguh-sungguh katanya, ya, dalam mensyukurinya. Padahal Fudail bin Iyad ni terlalu hebat, ya, tuan-puan. Ini tawaduknya Fudail bin Iyad. Ya, rasa takut sangat pada Allah. Sambil Fudail bin Iyad ketika mana menangis, Fudail bin Iyad menyatakan, wa sawatah, wa sawatah. Ini ratapan, tuan-puan. Ya, wa sawatah, wallahi minka wa in ghafartali, wallahi minka wa in ghafartali, wallahi minka wa in ghafartali. Maksudnya ialah sambil menangis ni, Fudail bin Iyad kata, ya Allah, malunya aku kepadamu atas dosa-dosaku yang banyak. Mahukah engkau ampunkan aku, ya Allah? Mahukah engkau ampunkan aku, ya Allah? Mahukah engkau ampunkan aku, ya Allah? Lalu menangis lagi Fudail bin Iyad. Tuan-puan sekalian, walaupun nampak tak ada, ya, kalau maknanya kalau discuss tak keluarlah kata zikir 1,000 kali, 10,000 kali, tapi subhanallah betapa luasnya, luasnya amalan, jalan untuk datang kepada Allah, untuk kembali kepada Allah, untuk dekat dengan Allah. Ya, bahkan tangisan kita pun boleh mendekatkan kita kepada Allah. Ya, bahkan amalan kita apa saja. Saya ustazah tak mampu nak sedekah ribu-riban. Saya bukannya orang kaya, tapi saya nak jadi orang yang bersedekah. Saya cuma sedekah RM5 je. Macam mana ustazah? Masya Allah, kita memahami ni. Kita memahami apa? Jangan hanya dihukum kepada zahir amalan tu saja, tapi kita tengok waridatul ahwal. Ada sesuatu yang mencetuskan. Ya, sesuatu yang mencetuskan. Ustaz pernah ceritakan dengan tuan-puan, kalau pernah dengar lah, ya. Masa tu ustazah nak cari dana untuk bantu bantu pesantren Kiai Haji Abdullah Jimnastiar, ya, di Darut Tauhid Bandung. Masa tu ada pesantren beliau, pesantren yang di atas bukit,
ya, dekat namanya Eko Pesantren. Okey. Jadi masa kami pergi kat sana, kembara musafir kat sana, ziarah beliau kat sana, beliau sebut dalam ceramah beliau nak sangat kalau ada orang boleh bagi sumbangan, nak buat macam tali air, macam telaga. Ya, tali air nak pump sebab kawasan tu kawasan tinggi, nak bagi air naik. Jadi nak gali telaga, nak bagi air naik. Ustazah dengan Dr. Azhar dengar, kami dah pasang niat dah, insya-Allah kami cuba bantu. Dan pada hari Isninnya, bila Ustazah balik ke Malaysia, Ustazah pun ada ceramah dekat satu masjid di Kuala Lumpur. Ustazah telah suarakan pada jemaah tu. Ustazah kata, okey, Ustazah ni baru balik daripada Bandung, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, ya, nak sangat siapa dapat bantu untuk buat telaga, ya, untuk supply air sampai naik ke Eko Pesantren. Jadi nak tu tak banyak lah, kurang lebih duit Malaysia dalam 15,000 duit Malaysia. Masya Allah, Mar. Settle hari tu juga, settle time tu juga. Masya Allah ya, Muslimat dia punya bersedekah, Masya Allah. Time tu. Dan Ustazah bukan nak kata apa, kebetulannya memang saya rasa ramai dalam masjid tu memang orang have lah ya, orang berada. Jadi memang selesai dengan 4-5 orang je. Yang 4-5 orang je 15,000 tu. Okey, bila Ustazah keluar daripada masjid, ada seorang makcik cuit Ustazah, siapa macam ni nak jumpa Ustazah. Ustazah masa tu rushing Ustazah nak masuk kerja kan. Ya. Ustazah kata, kalau sekejap boleh, tapi kalau lama Ustazah nak tinggal nombor telefon je. Dia kata tak, sekejap je, tapi nak jauh daripada orang lain. Dia macam berbisik cakap dengan Ustazah. Dia kata apa? Ustazah, makcik minta maaf sangat. Bila makcik dengar Ustazah cakap nak buat telaga air, rasa nak menangis makcik. Menangis sebab apa? Memohon kepada Allah, ya Allah terimalah daripada aku sikit je. Makcik bukan orang kaya macam orang depan-depan Ustazah tu dalam kelas tu. Ya, makcik orang susah Ustazah. Jaga lagi anak-anak cucu. Tapi tolong Ustazah, makcik tahu orang depan tu dah settlekan 15,000. Tapi tolonglah masukkan sikit daripada makcik. RM10 tuan-puan. Ya. Tolonglah masukkan RM10 makcik. Dia kepul-kepul duit tu. Dia pegang tangan Ustazah genggam kuat-kuat. Dia masukkan RM10. Tolong Ustazah, luakkan sikit orang kaya tu punya. Kan ya, yang banyak-banyak tu. Luakkan RM10. Bagi makcik RM10. Bagi bahagian makcik RM10. Ustazah peluk makcik tu. Ini bukan waktu PKP Ustaz peluk makcik tu. Ustaz kata insya-Allah. Ustaz akan cakap dengan AJK masjid. Ustaz minta kurangkan RM10 pada orang yang bagi banyak tadi. Tolong bagi laluan. Pada jumlah yang Ustaz akan hantar pada Kiai Haji Abdullah Gimnastiar tu, ada bahagian untuk makcik ni. Masya-Allah. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah tak nilai soal banyak dan sikit tuan-puan. Tapi kalau macam itulah makcik tadi datang, genggam tangan ni kuat-kuat, dengan air mata berlinang, bagi tahu macam mana. Bila Ustaz kata je buat telaga, saya merayu pada Allah agar ada bahagian saya. Masya Allah tuan-puan. Semua itu takkan sia-sia di sisi Allah. Allah Maha baik. Kamu datanglah macam mana pun pada aku. Yang penting dengan jalan yang disyariatkan oleh Allah. Sebab tu saya kata tadi, belajar tasawuf, belajar kitab hikam, dalam masa yang sama kena mantap belajar akidah juga. Kena mantap belajar syariat. Jangan nanti kita jadi menyeleweng. Sebab apa? Sebab kita hanya ambil part yang tasawuf, nanti masuk kepada macam-macam perbincangan yang sangat seni, yang sangat halus, kita nanti takut terkeluar daripada daerah syariat ataupun syarak seperti mana yang diperintahkan oleh Allah. Jadi alhamdulillah tuan-puan sekalian, ya makcik tu pun dapatlah bersedekah. Allah tak pernah kira soal banyak sikit, tapi kalau datang daripada hati, masyair dakhiliyah, suasana hati yang demikian insya-Allah, ya Allah terima. Begitu juga ya tuan-puan sekalian, seorang salih yang bernama Sari As-Saqati, dia ni tuan-puan, kita nampak dia macam berjalan je, ya berjalan. Tapi berjalan Sari As-Saqati ni mungkin tak sama dengan kita berjalan. Sebab apa? Sebab ada sesuatu yang membezakan. Kita kadang-kadang berjalan, Mar, Zat tak kata orang lain ni, Mar, ini ustazah lah, kadang-kadang berjalan kan. Kadang-kadang berjalan, mata tu melilau je tu. Kalau jalan kat pasar, ya, kalau jalan kat mall kan, ya, melilau mata. Jauh sangatlah nak banding macam apa, syekh-syekh, ya, ulama-ulama tasawuf ni. Sari As-Saqati berjalan dia pun tuan-puan sekalian dalam keadaan jiwanya merasa menyesal dan malu dengan Allah Azza wa Jalla.
Okey, Ustazah minta izin sekejap untuk cas handphone. Apa ni, laptop Ustazah. Okey dah. Sari As-Saqati, tuan-puan sekalian, ia berjalan dalam keadaan menyesal dan malu sangat dengan Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Ya. Kenapa Sari As-Saqati ni bahkan berjalan pun Masya Allah jadi ibadah yang besar, mendekatkan dirinya kepada Allah. Sebab tuan-puan, kerana dalaman tadi yang merasa menyesal dan malu kepada Allah, kerana ya, cerita dia begini. Satu ketika kedai dia terbakar. Kedai dia terbakar, dan kedai yang terbakar tu adalah maknanya ada deretan kedai yang terbakar. Tengah-tengah tu adalah kedai Sari As-Saqati. Jadi terbakar. Bila orang maklumkan kepada dia, kedai kat kawasan tu semua terbakar kecuali kedai dia. Ya. Jadi bila orang cakap semua kedai terbakar kecuali kedai dia, Sari As-Saqati telah mengucapkan Alhamdulillah. Tetapi kemudiannya dia berasa sangat malu kerana ucapan Alhamdulillahnya itu seolah-olah bagi dia ketika itu, seolah-olah dia mensyukuri kedainya yang tidak terbakar, sedangkan kedai kawan-kawannya habis semua terbakar. Dia rasa macam dia telah menyalahi hak persahabatan dengan sahabat-sahabatnya. Lalu Alhamdulillah yang dia ucapkan tadi, dia ikuti dengan sesungguh-sungguh hati, dengan penyesalan, dengan istighfar, dengan kalimah Astaghfirullah. Jadi nak bagi tahunya tuan-puan sekalian, ada orang dia mengucapkan Astaghfirullah, dia bertasbih dan sebagainya, tapi masyair dakhiliyah, dalaman dia tak ada apa-apa pun, ya. Tapi bila seseorang itu dapat melakukan ibadah tersebut dengan dalaman ya yang datang daripada rasa takut kepada Allah, takwa kepada Allah, malu kepada Allah, maka masya-Allah dia akan membentuk amalan-amalan yang pelbagai, dan amalan-amalan itu di sisi Allah ya insya-Allah adalah amalan yang sangat bernilai ya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia ada beberapa perkara ya yang kita kena faham daripada hikmah ni. Jadi ustazah tak nak kita terlepas perkara-perkara yang sangat penting ya untuk hikmah ini, sebab masya-Allah tuan-puan, dia boleh memberikan kita satu sudut pandang yang sangat komprehensif ya terhadap kehidupan. Baik. Kita tengok sedikit lagi huraian ya tuan-puan sekalian. Ada dua hal, ada dua ahwal dalaman. Okey. Al-ahwal ya, hal-hal ni ada dua. Apa dia? Yang pertama adalah al-ahwal ataupun ahwalun nafsiyah, dan yang kedua adalah ahwalun ijtima'iyah. Dengar baik-baik. Ustazah cuba huraikan semudah yang boleh insya-Allah. Ya. Ada satu keadaan namanya adalah hal nafsiyah, hal-hal peribadi dalaman jiwa kita. Ada namanya ahwal ijtima'iyah, iaitu keadaan-keadaan yang berkait dengan manusia, dengan sosial, dengan masyarakat. Okey? Ini ada dua keadaan. Kita kena faham dua-duanya tuan-puan sekalian, sebab kita nak mengelakkan kekeliruan begini. Macam mana kekeliruan yang selalu berlaku? Kekeliruannya ialah kadang-kadang orang merasakan untuk dekat dengan Allah Azza wa Jalla, dia hanya menjaga ibadah-ibadah yang bersifat mahdhah ataupun ibadah-ibadah yang khusus. Baru dia terasa dia telah mendekatkan diri kepada Allah. Baru dia nampak itu amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Contoh dia apa? Contoh dia macam baca Quran, ya, macam solat sunat, muhasabah diri, selawat, wirid, zikrullah, ya, yang lebih khusus tadi tasbih, tahmid dan sebagainya. So dia nampak itu adalah
amalan-amalan yang akan mendekatkan diri dia kepada Allah. Apakah itu salah? Jawapannya itu benar. Betul. Amalan-amalan yang Ustaz sebutkan tadi, itu memang amalan-amalan yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah, insya-Allah. Tetapi ingat, di sana ada ahwal ijtimaiyah. Tanawu'an ajnasul a'mal. Amal tu banyak. Bukan yang tadi je. Ada amalan-amalan yang melibatkan hak manusia yang lain. Amalan yang bersifat ijtimai, sosial, kemasyarakatan. Yang saat kita melakukan amalan-amalan tersebut, Masya Allah, rupa-rupanya itu juga adalah jalan untuk kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Ustazah tulis kat sini, ya, setelah Ustazah baca huraiannya dan dengar muhadarah, ya, Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam kaset dia, ada syarit dia, kaset dia. Dia kata apa? Bila sebut tentang kepelbagaian amalan, jangan lupa bahawa di sana ada amalan-amalan yang bersifat kemasyarakatan. Ya? Walaupun kita nampak seolah-olah mereka melakukan tu bukannya duduk atas tikar sejadah, bukannya i'tikaf dekat masjid, tetapi annal khidmatil ijtimaiyah bihaddi dhatiha tu'iddu min ahammil a'mal allati yutaqarrabu biha ila Allah. Tetapi amalan-amalan khidmat masyarakat yang dia lakukan itu menyamai. Menyamai apa? Segala bentuk amalan yang disebut sebagai amalan-amalan yang boleh mendekatkan diri kepada Allah selama mana niatnya ketika mana melakukan amalan-amalan kemasyarakatan itu adalah untuk mencari pandangan ataupun mengharapkan wajah Allah. Ustazah tulis kat buku ni tuan puan sekalian, ya, catatan Ustazah. Ustazah tulis apa kat tepi ni? Frontliner. Ya. Kenapa teringat pada frontliner? Masya Allah, Masya Allah. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, mungkin kita di rumah, ya tuan puan sekalian, masa PKPB untuk negeri-negeri tertentu, duduk kat rumah, dengar ceramah, duduk kat rumah, baca buku, duduk kat rumah, baca Quran, duduk kat rumah, dengar anak mengaji, duduk kat rumah, tengok pelajaran anak-anak. Kita mungkin boleh nampak sangat, ya, nampak itu adalah amalan-amalan yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah. Orang lain dengar pun, orang lain pun boleh sangka menanggapi yang sama. Itu amalan boleh dekat dengan Allah. Tapi subhanallah tuan-puan, jangan lupa, ya, yang di luar sana, yang sedang menguruskan masyarakat kita, ya, yang sedang merawat pesakit, ya, anggota-anggota keselamatan yang sedang menjaga keharmonian, ya, kedamaian, doktor-doktor, barisan perubatan, ya, pemikir-pemikir, Masya Allah tuan-puan sekalian, walaupun mereka tidak dapat lama di atas tikar sejadah, ya, walaupun mereka mungkin tak sempat nak baca banyak-banyak ayat Quran, ya, mungkin bila malam kepenatan yang amat sangat, ingin nak bangun qiyam tapi terlalu penat, ya, tak mampu nak bangun qiyam. Masya Allah tuan-puan sekalian, kalau dalam segala bentuk amalan khidmat masyarakat tadi diniatkan untuk mengharapkan wajah Allah, maka subhanallah tuan-puan sekalian, ia boleh jadi sama ataupun bahkan lebih baik lagi, ya, untuk mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah. Tuan-puan dapat rasakan, ya, betapa maha baiknya Allah Azza wa Jalla. Betapa luasnya jalan untuk menjadi orang baik. Betapa luasnya jalan, ya, betapa banyaknya jalan yang boleh kita cuba, kita tempuhi, kita ikhtiarkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, jadi sebab itu huraian daripada Dr. Said Ramadan Al-Buti ni dia seimbang, ya, menyeluruh. Dia menyebut juga tentang amalan-amalan yang bersifat ahwal ijtimaiyah. Ya, kalau tak kita hanya sebut amalan-amalan yang bersifat khusus peribadi je. Betul kan, Mar? Ya, nampak sangat macam yang kita buat sekarang lah, macam belajar apa semua. Tapi tengok orang kat luar sana, tuan-puan, ada makcik-makcik, ya, ada makcik-makcik, ada sahabat-sahabat kita, Ustazah pun makcik juga, ya. Ada makcik-makcik, Masya Allah, bukan tak nak tuan-puan. Yang salam Ustazah dulu-dulu, yang salam, terasa dia apa ni maknanya, Ustazah segan nak salam dengan Ustazah, kasar tangan makcik ni, terasa kasar tangan tu. Tangan yang masuk sawah bendang, ya. Tangan tu tangan yang masak, ya, yang pegang senduk, pegang sudet, pegang kuali tiap-tiap hari. Kenapa? Nak pergi berjual, nak pergi berniaga.
nak bayar yuran sekolah anak, nak beli pakaian anak, nak bayar apa macam-macam. Subhanallah tuan puan sekalian, kadang-kadang di hati kecil mereka, suara hati mereka apa dia? Bestnya kalau dapat duduk sama-sama dengan jemaah yang pergi dengar ceramah tu kat masjid tu. Bestnya. Tapi mereka duduk tengah panas. Kat mana? Kat bawah tempat jualan, kat luar masjid. Ya? Sambil goreng kuih tiaw tuan puan, sambil goreng mi goreng, ya? Ustazah kadang memang ya Allah cuba menjiwai sangat yang di luar sana, di luar masjid tu. Ya, sedang susun-susun, jual kain tudung, margin bukan besar sangat tuan puan, jual baju, jual kerongsang kecil-kecil tu kat luar, panas. Kalau ceramah tu lama, daripada panas jadi hujan, masing-masing tahulah kat luar macam mana. Tuan puan, dalam hati mereka mungkin ada rasa bestnya dapat duduk dalam masjid, iktikaf, duduk depan-depan, dengar penceramah mengajar apa. Tapi subhanallah, Allah itu alim, halim, maha memahami. Allah maha mengetahui. Allah tahu keadaan kamu di luar tak sama dengan keadaan orang kat dalam. Allah tahu keperluan kamu di luar tak sama dengan keperluan orang kat dalam. Allah maha mengetahui segala-galanya. Ya, Allah tahu rintihan hati kamu, kamu nak berada di dalam. Tapi kamu kena bersiap untuk jualan kamu di luar. Ya, dan untuk sikit-sikit yang dijual tu tuan puan, alah bukan nak jadi kaya pun, nak bayar hutang je, nak bayar yuran sekolah anak je, nak makan pakaian anak hari-hari je tuan puan. Masya Allah, subhanallah. Ketika itu tuan puan sekalian, orang dalam masjid keluar pun lapar, pergi beli, ya. Makna kata apa? Dia telah ada memberikan manfaat kepada jemaah, dapat juga siapkan makan minum, siapa nak beli makanan ke minuman ke keperluan, ya. Dalam masa yang sama, dia buat kerja tu pun kerana niat yang suci, nak membantu keluarga, tak nak meminta-minta, tak nak mengemis, jadi berusaha. Masya Allah tuan puan, yakin dan percayalah, Allah itu maha mengetahui dan maha menyantuni dan maha mengampunkan. Ada kesalahan, kekhilafan kita, taksir, kelemahan kita. Percayalah Allah itu yang maha menyantuni dan maha mengampunkan. Allah akan ampunkan. Ya, maknanya Masya Allah, tak tahu nak cakap macam mana. Subhanallah ya tuan puan sekalian. Allah maha baik. Al-Barrur Rahim. Yang maha dermawan, yang maha baik, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Masya Allah, jalan untuk sampai kepada Allah sentiasa ada, sentiasa luas terbentang. Yang paling penting apa dia? Dalaman kita, masyair dakhiliyah, dalaman kita itu adalah lurus, mengharapkan wajah, mengharapkan pandangan Allah, mengharapkan keampunan Allah. Jangan hati dalam tu kotor. Kalau hati dalam tu kotor, kok baik sangat pun amalan luar tuan puan sekalian, ia takkan sampai menjadi amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu bila kita dengar, kita fahami hikam ni, kita rasa lapang sangat. Wahai Allah, kau maha mengetahui ya Allah. Ya, kau maha mengetahui. Sebab tuan puan, setiap orang ni tak sama, tak sama. Okey, adik-adik, anak-anak, ya, tuan puan sekalian, kadang-kadang mungkin seseorang macam kita tak terlepas daripada apa, menginginkan satu kedudukan yang orang lain ada. Betul ya Mar ya? Tengok orang lain dapat sekarang zaman semuanya di hujung jari, lagilah senang nak menengok-nengok orang. Kalau zaman-zaman dulu tak tahu juga apa berlaku kat Johor, kalau kita duduk kat KL tak tahu apa berlaku kat Kelantan. Tapi sekarang jangan kata Kelantan, Johor, Perlis, ya, dekat Amerika pun kita tahu. Insya-Allah, ya, dekat Eropah pun tahu. Sebab apa? Sebab ada ni lah, ada media sosial, ya, ada sekarang dah zaman cyber kan. Jadi kita ni kadang-kadang macam bestnya jadi orang tu. Bestnya macam orang tu. Bestnya jadi dia. Bestnya macam dia. Apa yang kita rasa kemudiannya? Apakah kita rasa kita terlalu malang? Apakah kita rasa tak best duduk tempat kita ni? Apakah kita rasa, jangan sampai kita rasa kecewa dengan diri kita? Jangan sampai kita rasa kecewa dengan ketentuan Allah ke atas diri kita? Apakah kita melihat lakaran takdir yang Allah berikan kepada orang lain lebih cantik dan indah daripada lakaran takdir kita sendiri? Ini Ustaz nak tanya ni, ya, nak tanya kepada kita. Bila kita tengok kehidupan orang lain, kita tengok rezeki orang lain. Jawapannya tuan puan sekalian, ya, Masya Allah, kita kena rasakan bahawa apa yang Allah lakarkan, tentukan takdir untuk kita adalah sangat menyenangkan hati kita.
sangat sesuai untuk kita, sangat indah untuk kita nikmati. Masya Allah, kerana Allah itu alim, halim. Tuan puan sekejap ya. Ustaz nak minta juga cari ayat Quran. Ayat Quran yang ada sebut nama Allah alim, halim. Aliman, haliman. Okey. Sebab kita tahu Allah itu maha mengetahui, Allah tahu. Dan Allah maha mengetahui, ya. Allah maha menyantuni dan Allah maha mengampunkan. So dalam hati kita apa dia tuan puan sekalian, dalam hati kita alhamdulillah, senangnya dengan ketentuan dan kadar yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Orang lain mungkin ada duit berjuta-juta, kita ada berapa ringgit lah akaun, ada RM4.20. Alhamdulillah. Masya Allah ya, dah dapat dah ayat tadi ya tuan puan. Pertama dalam ayat aliman halima. Sekejap ya. Itu bukan sebarang yang mencari, Tok Guru Ustaz tolong cari. Aliman halima. Okey. Apa yang saya cakap tadi? Okey, kita rasa apa ya Allah senangnya. Ya, sebab apa? Sebab Allah maha mengetahui keadaan kita, kemampuan kita. Okey, dalam surah Al-Ahzab ayat 51. Masya Allah. Saya baca ayat dia sikit ya, tuan puan. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu aliman halima. Dan Allah, dia maha mengetahui apa yang ada dalam hati kamu. Dan sesungguhnya Allah itu maha aliman halima, maha mengetahui, lagi maha menyantuni. Masya Allah. Ya, surah apa tadi? Surah Al-Ahzab ayat 51. Tengok. Allah maha tahu tuan puan. Sebab itu latih diri kita untuk berlapang dada, puas hati, senang hati dengan apa saja yang Allah bahagikan untuk kita. Allah bagi untuk orang lain macam tu, Allah bagi untuk kita macam ni. Alhamdulillah. Kita pun berdoa kan, doa yang Ustaz selalu sebut, selalu minta jemaah sebut, selalu minta jemaah beramal. An taj'ala kulla qada'in qadaitahu ataupun an taj'ala kulla qada'in taqdihu li khairan. Taqdihu lana khairan. Maksud dia apa? Ya Allah, agar engkau menjadikan semua ketetapanmu kepada kami baik-baik berlaku. Dah tak ada apa. Ya, cuma kalau kita nak didik diri macam mana? Jangan selalu melihat orang di atas kita. Belajarlah mendidik diri untuk melihat orang yang di bawah kita. Tolong tuan-puan. Ya, kita kena jadi orang yang empati. Ambil tahu orang miskin kat kawasan kita. Ambil tahu orang susah dalam lingkungan kita. Nanti akan merawat diri kita sendiri. Kita tak tengok orang yang di atas mata-mata. Ya, dengan rezeki yang dia ada, dengan harta yang dia ada, dengan pengaruh yang dia ada, dengan jawatan yang dia ada. Tengok yang di bawah sana. Ya, tengok orang yang tak pernah fikir pasal pengaruh tuan-puan. Cuma nak cari sesuap nasi je pagi tu. Tak fikir pasal pengaruh. Tak fikir pasal jawatan. Anak tu kat rumah susu dah habis. Masya Allah, Masya Allah. Ustazah, ya, didik juga diri tuan-puan, ya Mar. Yelah, kita ni manusia yang ada nafsu, ya, ada nafsu. Kadang-kadang rasa tak cukup, kadang-kadang rasa tak puas hati. Ya, kalau kadang-kadang nak hati tu selalu tengok orang yang di atas, yang lebih apa semua. Dan kemudian rasa sesuatu yang tak sedap dalam hati, tiba-tiba tuan-puan teringat pada seorang sahabat ustazah. Sahabat ustazah tu tuan-puan, Allah uji suami dia sakit kanser hidung. Ya, lepas kena kanser hidung pula lumpuh dekat rumah. Ya, dia nak, suami pun tak boleh kerja, dia nak kerja pun susah. Sebab apa? Sebab suami tu dah tak ada kudrat apa dah. Kanser hidung, terbaring, kurus kering, ya. Tak boleh bagi makanan, kena cucuk, kena masukkan salur makan dekat dalam hidung, semua kena buat sendiri. Anak kecil-kecil tuan-puan, subhanallah. Sehingga ada seorang anak dia tuan-puan sekalian, ya, masa nak menguruskan suami dan sebagainya, anak tu demam panas. Ya, wallahualam asbab tu macam-macam, tapi ketentuan Allah, anak yang demam panas tu sampai jadi asbabnya demam panas sampai anak tu
lumpuh. Umur 10 bulan kalau tak silap zaman masa tu. Tuan-puan sekalian, sampai lumpuh anak tu. Kakak ustazah pergi ziarah sahabat tu, tuan-puan sekalian. Sahabat tu tak ada cakap apa-apa. Cuma hanya memeluk dan tersedu-sedan. Tak dapat nak kata apa. Tak dapat nak kata apa. Sebab apa? Sebab nak jaga suami sakit lagi, anak kecil-kecil nak belajar lagi, nak cari nafkah lagi, anak yang cacat lagi, yang dah jadi OKU lagi. Dan baru-baru ni, dia dapat berita suaminya telah meninggal dunia. Masya Allah, ya, innalillah. Jadi sekarang ni, dia jaga anak dia seorang. Tak fikir tuan-puan langsir rumah macam mana, tak fikir nak tukar perabot ke apa, tak fikir benda yang kita serabutkan kepada kita membandingkan diri kita dengan orang lebih tinggi daripada kita, tak fikir. Dia tengah fikir bagaimana bersilat, ya, nak didik anak-anak, nak uruskan anak-anak, nak bekerja, nak letak anak kat mana. Masya Allah tuan-puan sekalian. Rawatlah hati kita supaya kita selalu merasakan apa saja yang datang daripada Allah sangat menyenangkan kerana Allah itu aliman, halima. Allah tu maha mengetahui dan maha menyantuni. Jadi maksud tadi, saya nak balik kepada yang tadi, kalau itulah keadaannya tuan-puan sekalian, timbullah kepelbagaian bentuk amal, Allah maha mengetahui. Dia kadar amalan dia mungkin nak baca Quran tak dapatlah, nak baca Quran macam orang lain sejujur sehari tak dapatlah, ya. Tapi Allah maha mengetahui, dia datang dengan amalan sabar dia. Dia datang dengan amalan syukur dia. Dia datang dengan amalan husnuzan dia kepada Allah. Kalau dia sedekah waktu tu dalam keadaan dia susah, boleh jadi sedekah dia jauh lebih hebat daripada sedekah orang senang tuan-puan. Yang sedekahkan sebahagian harta tapi banyak lagi bahagian harta yang masih ada untuk hawa nafsu dia. Masya Allah tuan-puan sekalian, ya. Kena faham konsep ni. Jadi Ustazah nak sahabat-sahabat, adik-adik, kakak-kakak, ya tuan-puan yang bersama mendengar ni, supaya kita rasa apa? Kita rasa berbahagia dengan Allah. Ya, berdamai dengan takdir. Rasa, Masya Allah, Allah menentukan segala yang terbaik. Alhamdulillah, kau maha tahu ya Allah. Ada orang tuan-puan, diberikan Allah harta benda wang ringgit, sudahnya pergi minum arak. Ya, tak tahu nak buat apa duit kamar kan. Ya, dapat duit banyak-banyak, tak tahu daripada mana sumber jalan, sudahnya minum arak, masuk kelab malam. Ya, pergi bayar apa? Bayar sugar daddy, jadi sugar daddy lah apa segala macam. Jadi Allah menyelamatkan kita. Mungkin kita tak jadi seperti itu. Ada tempoh dia, ada masa yang Allah akan tetapkan untuk kita. Sabar. Bertenang je, bertenang. Kita mendatangi, kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan pelbagai bentuk amalan. Tuan-puan, penting untuk Ustazah jelaskan juga di sini, bila kita sebut tentang amalan-amalan ijtimaiyah tadi, amalan-amalan kemasyarakatan, tetapi perlu diingatkan, tetap juga tidak boleh meninggalkan tanggungjawab kita kepada Allah Azza wa Jalla dalam bentuk apa saja yang difardukan oleh Allah. Tak boleh beria-ria menolong orang, Zuhur tak solat. Ya, beria-ria sangat buat kerja kemasyarakatan, tapi sampai kita tak sempat langsung nak baca Quran, tak boleh langsung nak solat sunat, tak boleh langsung nak mentaati ibu bapa, menjaga kebajikan ibu bapa. Jadi kena faham konsep. Sebab tu saya kata, kena tengok pemahaman agama ni secara yang komprehensif daripada akidah tauhid, syariat, akhlak, ya, tasawuf, baru nanti dia akan saling mengukuhkan dan melengkapi. Kalau tak, kat sini boleh menyeleweng, Mar. Ya, maknanya ini saya buat ni ibadah juga, tapi tak solat. Dia kalau tak solat tak jadi. Kalau benda fardu ain tu tak buat, dia takkan jadi ibadah benda-benda lain tu. Itu kena faham, ya. Okey, yang fardu ain tu kena buat. Jadi itu satu konsep. Dan yang terakhir, okey, penting juga yang disebut oleh Dr. Said Ramadan. Maknanya, dia buat contoh, Masya Allah, dia buat contoh, orang-orang yang bekerja, dalam pekerjaan mereka itu adalah satu ibadah yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, bila kita bekerja, maknanya kerja ni pun satu tanawu'at ajnasul a'mal, ini juga kepelbagaian bentuk amalan, tapi Masya Allah di sisi Allah bernilai tinggi sangat amalan tu. Kenapa? Sebab kita mengharapkan keredaan Allah. Kita nak cari rezeki yang halal. Ya, kita bersungguh-sungguh mencari rezeki yang halal. So kita solat. Kita bekerja. Kata Dr. Said Ramadan, ada berlaku kes orang bekerja. Dengar baik-baik. Dia bekerja. Tapi kemudian pada waktu solat, pada waktu solat Zuhur contohnya, dia saja lama-lamakan.
Dia lama-lamakan sampai pukul 2.45 tak masuk kerja lagi Mar ya. Padahal pukul 2 patut masuk kan ya. Sampai 2.45. Dia solat, lepas tu dia ngaji. Padahal ni dah waktu kerja ni ya. Jadi dan dia beranggapan bahawa apa salahnya saya baca Quran kan? Apa salahnya saya solat sunat banyak-banyak kan? Kat sini teguran daripada Syekh apa dia? Itu adalah satu tanggapan yang salah. Sebab kamu dah buat akad dengan majikan kamu. Kamu dah ada agreement dengan majikan kamu. Ya, maknanya ada agreement waktu ni ke waktu ni, apa KPI yang kena dicapai, apa job scope yang kena buat, ya. Tiba-tiba kamu menyandarkan kepada amalan-amalan sunat yang lain. Bukan yang fardu ain ya, yang sunat tadi, yang lain, maka itu bukanlah satu perkara yang tepat yang dilakukan, kerana yang paling tepatnya ialah dia menyempurnakan kerja yang telah dia persetujui dengan majikan dia tadi dengan sebaik-baik pada kadar kemampuan yang dia boleh buat. Maka ketika mana dia menyempurnakan pekerjaan dia tadi, ya, dengan akad dengan majikan tadi, perjanjian dengan majikan tadi, maka sebenarnya pekerjaan yang dia buat dengan baik tadi boleh jadi itu adalah antara jalan yang lebih bagus untuk dia dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Apa saya tulis kat sini tuan puan sekalian? Catatan Ustazah lepas baca huraian tu saya tulis, di sinilah konsep integrity, transparency, good governance, ya, semua kat sini belaka. Maknanya apa? Kita memahami bahawa dalam ruang lingkup pekerjaan kita, sebenarnya ini adalah peluang dan ruang, ya, Allah berikan seluas-luas peluang dan ruang untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan jalan pekerjaan yang telah Allah amanahkan kepada kita, yang kita telah persetujui dengan majikan ataupun dengan organisasi yang kita buat perjanjian pekerjaan. Jadi kat situ kita akan bertemu dengan satu individu ataupun figure yang sangat seimbang. Okey Mar? Yang sangat seimbang. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, semuanya jadi seimbang. Semuanya jadi bagus, bertepatan. Kenapa? Sebab dia memahami konsep-konsep yang telah kita bincangkan tadi. Bahawa kita akan bertemu dengan pelbagai jenis amalan, tapi ketika mana amalan tersebut tidak menyalahi syarak dan datang daripada hati yang bersih, yang mengharapkan keredaan, keampunan, pandangan Allah, maka semua amalan-amalan itu akan menjadi amalan-amalan yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Okey. Terakhir daripada Ustazah, dalam memahami hikmah ni tuan puan sekalian, adalah dengan melihat kepada kata-kata hikmah para ulama yang menyebut hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Apa maksud dia? Di sini ada dua golongan disebut pada kata-kata hikmah tu. Yang pertama al-abrar, yang kedua al-muqarrabin. Ya. Al-abrar adalah orang baik-baik. Al-muqarrabin adalah orang yang sangat dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Hasanatul abrar, ada benda yang pada orang baik-baik, pada orang awam yang baik-baik ni adalah benda baik. Tetapi pada orang yang dekat dengan Allah, sayyiat, benda tu tak baik. Kenapa jadi macam tu? Kerana perbezaan keadaan dalaman dalam diri seseorang. Ya? Kita tuan puan sekalian, kalau cakap banyak-banyak, jumpa kawan ni hoha-hoha, cakap. Lepas cakap pasal gelang, pasal cincin, pasal cermin mata, pasal tudung, pasal kereta, pasal apa, kita rasa macam it's okay lah, kita manusia biasa. Sekarang time solat kita solat, kan? Betul tak Mar? Tapi untuk muqarrabin, untuk orang-orang yang dekat pada Allah, mereka memperhalusi setiap perkataan yang mereka nak cakap dan mereka memperhalusi ketepatan diam mereka. Sebab tu bagi golongan muqarrabin, bahkan ada yang mengatakan, aku akan bercakap ketika saat yang aku paling nak diam dan aku akan diam pada saat yang aku paling nak bercakap. Masya Allah. Kenapa jadi macam tu kaedah yang dia pegang? Sebab dia takut apa yang dia buat ini bercampur dengan kehendak nafsu. Bukan kerana mencari pandangan Allah. Kan kita kadang-kadang rasa macam banyak point nak cakap. Kadang-kadang ada kan Mar macam tu kan. Katalah ada bengkel ke apa, orang depan penceramah tak habis cakap, kita dah berkobar-kobar dah ni.
Dan gigil-gigil seorang sebab nak bagi idea, nak bagi bercakap, dan nervous dah ni kan, dia nak bercakap. Sebab kita rasa mesti hebatlah cadangan kita ni kan. Sebab kita dah fikir lama ni cadangan ni. Tinggal masa nak cakap je. Tengok tuan puan, ada rasa dalam hati tu apa dia? Mesti dapat perhatian cadangan kita ni. Mesti orang kan nampak, ni bukan sebarang orang ni, cerdik ni, dapat-dapat dia bahasa dia susun elok. Kata ulama' muqarrabin, dia kata apa? Waktu aku paling rasa nak cakap, lebih baik aku diam. Kenapa? Khawatir datang perasaan yang membuak-buak tu. Kenapa? Bukan untuk cari pandangan Allah, tapi cari pandangan manusia. Tapi pada waktu yang tak nak bercakap, ada masa kan Mar, ya rasa macam tak ada idea. Kalau cakap pun macam salah je kan ya. Kalau cakap kan nampak bodoh pula. Ya, jadi tak nak cakap lah kan. Tiba-tiba kita bercakap. Ataupun kalau bercakap tu nanti kita tahu, ni kalau aku cakap ni silap kena buang kerja ni. Sebab kita tegur majikan contohnya. Masa yang tak nak bercakap tu tuan-puan sekalian, biasanya itu tak banyak campur tangan nafsu. Sebab nafsu tak dapat apa-apa benefit dengan kita bercakap. Kata ulama' muqarrabin, waktu yang tak nak cakap tu lah elok cakap. Sebab apa? Itu lebih terjaga dari segi mengikut hawa nafsu. Masya Allah, itu muqarrabin. Ya, itu orang yang sangat dekat pada Allah. Jadi keadaan amalan-amalan luaran seseorang sangat bergantung dengan dalaman dia. Ya, kalau kita tak baca, kalau kita tak qiyam malam, mungkin hanya tak ada apalah, biasa-biasa je lah kan, pagi esok cuma menyesal sikit-sikit. Tapi muqarrabin, kalau terlepas malam tu, terlepas qiyamul lail, mereka akan gandakan solat sunat pada siangnya. Sama ada dalam bentuk solat sunat duha, sama ada dalam bentuk solat sunat solat sunat duha lah, waktu siang tu kan, waktu pagi kan ya. Kemudiannya membanyakkan baca Quran. Sebab apa? Sebab nak ganti balik malam yang tertidur tadi, yang tak bangun tadi. Masya Allah. Ya, jadi muqarrabin ni tuan-puan sekalian, Masya Allah, hebat sangat. Muslimat tanya kan, macam nak jadi muqarrabin? InsyaAllah nanti dalam pengajian tadabbur, kita akan tengok surah Al-Waqi'ah. Masya Allah. Ya, tuan-puan sekalian, dalam surah Al-Waqi'ah. Allahumma salli ala Muhammad. Mana ya surah Al-Waqi'ah? Dalam surah Al-Waqi'ah, Allah menyebut tentang golongan muqarrabin, tentang 3 golongan. Siapa dia? Yang pertama, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Ada ashabul yamin, ada ashabul mash'amah ya. Dan ada was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Tapi ada orang-orang yang sangat taqarrub, sangat dekat kepada Allah. Golongan ni macam mana? Thullatum minal awwalin. Zaman awal dulu ramai. Wa qalilum minal akhirin. Tapi zaman sekarang sedikit. Siapa dia? Golongan muqarrabin, yang jiwa mereka tak sama macam orang-orang awam biasa. Sebab itu pada mereka, benda yang boleh saja dilakukan oleh orang-orang baik yang biasa-biasa, tapi bagi mereka yang dekat kepada Allah, benda itu tak boleh mereka lakukan. Benda itu macam benda tak baik untuk mereka buat. Masya Allah. Ya, Masya Allah tuan-puan sekalian. Jadi insya-Allah ya, nanti dah masa ke semasa kita lanjutkan ya penghayatan, pemahaman kelas tafakuh kita ni. Ya, Ustazah kira itulah sekadar yang boleh Ustazah cuba jelaskan dalam ruang lingkup masa yang ada. Terima kasih sahabat-sahabat, tuan-puan ya yang Ustazah kasihi sekalian. Ustazah harap ya anak-anak, adik-adik, tuan-puan dalam kelas talaki kita ni kena siap dengan pen, kertas ya, tolong buat catatan ya. Kalau Ustazah macam tak sempat je nak tengok soalan-soalan ni. Kalau ada soalan mungkin boleh soal juga ya. Nanti Ustazah akan tengok pada minggu depan macam mana. Ya, jadi Ustazah tak nak kita hanya mendengar saja. Kita kena jadi macam betul-betul orang yang fisabilillah, yang menuntut ilmu. Ya, ada catatan, ikat ilmu kita tu dengan catatan. Ikat ilmu kita tu dengan amalan, amalkan. Ikat ilmu kita tu dengan menyampaikan, sebarkan, ya. Jadi itu cara mengikat ilmu.
ilmu. Jadi kita ikat dengan catatan dan sebagainya. InsyaAllah ya sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan kita tenang-tenang saja. Allah itu aliman halima. Allah itu maha memahami kita, maha mengetahui kita dan maha menyantuni. Dan Allah maha menyantuni dan maha mengampunkan. Ya apa-apa hal biar dalam hidup kita ni kita puji, kita puja, segala-galanya adalah Allah Azza wa Jalla. Tuan-puan, ya, kita mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar. Ya Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sekian, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah kembalikan kepada moderator kita, Ustazah Mardiah Mustafa. Alhamdulillah, ya Allah ya Tuhanku, banyak kita belajar hari ini kan. Subhanallah. Moga ilmu yang kita dapat pada malam ini kita boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Terima kasih kepada para sahabat yang menyertai pengajian telaki kita daripada awal sehinggalah sekarang. InsyaAllah pengajian telaki ini kita akan sambung pada malam esok pada pukul 8.45 malam. Okey, di sini ada 3 pesanan daripada saya. Okey, yang pertama adalah tuan-puan boleh dapatkan e-video Mihrab Coaching siri 1 dan 2. Yang mana e-video Mihrab Coaching ni bertemakan Asma Al-Husna. InsyaAllah boleh dapatkan dengan harga promosi dan klik link yang ada di FB Ustazah. Yang kedua adalah tuan-puan juga boleh dapatkan Al-Quran Follow the Line seperti dalam poster ataupun boleh tengok dekat sini. Ada warna biru, kuning dan hijau. Ini ada juzuk 1 hingga 10, sambung 11 hingga 29. Nanti tengoklah poster, saya terlupa dah. Ini adalah Al-Quran Follow the Line. Nanti kami akan bagi link. Tuan-puan boleh dapatkan di link yang kami akan berikan. Okey, dan yang ketiga adalah sahabat-sahabat boleh dapatkan boleh ulang kaji balik pengajian Talaki Hikam yang lepas di YouTube Ustazah Nur Hafizah Musa TV Online. Okey, itu sahaja daripada saya. Kita akhiri talaki kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Allahu a'lam. Berulang-ulang langkah kecundang, berkali-kali hitamnya hati, kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Di situ istana cinta, rindu bersemayam, namun cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mukimnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda.
tiada lantaran dosa. Di situ mungkinnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Berulang-ulang langkah kecundang, berkali-kali hitamnya